Tuan Ibrahim tolak dakwaan, keluar kenyataan Nenggiri tolak syurga. Akmal Saleh desak Muhyiddin mohon maaf kepada YDPA. Malaysia ulang pendirian sokong usaha gencatan senjata di Gaza. Urimai maklum akan sokong calon bebas di PRK Mahkota. Timbalan Speaker Pahang gesa gelaran Tan Sri ditarik balik. Taqiyuddin dedah perbincangan MOU peruntukan pembangkang akan diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Tangkap layar yang tular berhubung kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung kekalahan Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri dikatakan palsu. Katanya menerusi laman Facebook, penyebaran tangkap layar tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebelum ini tular satu tangkap layar didakwa laporan daripada sebuah portal berita Malaysia Kini melaporkan mengenai kenyataan Tuan Ibrahim. Menerusi tangkap layar yang disunting, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu didakwa mengeluarkan kenyataan saya amat terkilat dan sedih pengundi Nenggiri tolak syurga Tuan Ibrahim. Terdahulu, calon Barisan Nasional Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani memenangi PRK Dun Nenggiri menewaskan Muhammad Rizwadi Ismail dari PN dengan majoriti 3,372 undi. Majoriti besar dimenangi BN mewakili kerajaan perpaduan sekaligus membolehkan parti itu merampas kembali Dun Nenggiri yang sebelum ini disandang Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam pilihan raya negeri tahun lalu. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional untuk membuat permohonan maaf secara rasmi bagi memulihkan kesangsian serta keraguan terhadap institusi yang di-Pertuan Agong. Desakan itu dibuat susulan tindakan Muhyiddin yang juga pengerusi PN apabila didakwa secara sengaja menyentuh sentimen 3R ketika berceramah pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri, Kelantan baru-baru ini. Dr. Akmal Saleh berkata kenyataan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu jelas mencetuskan persepsi negatif dan kesangsian terhadap kebolehan dan keupayaan yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara yang mana kuasanya telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan mengikut Perkara 40-2 dan Perkara 43-2. Dalam pada itu, Dr. Akmal berkata pihaknya turut mempersoalkan sikap pimpinan PN sama dan bertanya adakah kenyataan Muhyiddin itu merupakan konsensus mewakili mereka semua. Sebelum ini tular di media sosial ucapan bekas Presiden Bersatu itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Malaysia menegaskan komitmen menyokong usaha mencapai gencatan senjata dan memastikan keamanan yang berkekalan di Gaza bawah panduan negara-negara utama termasuk Turki, Qatar dan Iran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata komitmen tersebut disampaikan semasa panggilan telefon dengan Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian dan anggota Biro Politik Hamas Dr. Basim Naim semalam sebelum beliau berlepas ke India untuk lawatan kerja. Beliau berkata antara perkara utama perbincangan ialah cadangan Turki mengadakan sesi tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi menggerakkan pemimpin dunia Islam dalam memberikan tekanan yang lebih kuat ke atas Amerika Syarikat dan menggesa mereka supaya memaksa rejim Zionis Israel untuk menghentikan serangan di Gaza. Menurut Datuk Seri Anwar, inisiatif ini juga mendapat konsensus bersama negara bukan Islam yang membela keadilan dan hak asasi manusia untuk rakyat Palestin seperti Afrika Selatan, Brazil, Sepanyol dan Portugal.
Datuk Seri Anwar berkata beliau serta Dr. Masud dan Dr. Basim percaya sebarang kemajuan yang bermakna ke arah keamanan mesti dimulakan dengan penghentian tanpa syarat semua tindakan ketenteraan dan perbuatan pencerobohan terhadap rakyat Palestin oleh pihak Israel. Pemimpin Parti Orimai sedang mempertimbangkan untuk meletak sokongan penuh terhadap calon bebas pada PRK Mahkota yang akan diadakan pada 28 September ini. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang itu berkata, oleh kerana Parti Orimai tidak berdaftar, maka mereka tidak boleh bertanding pada PRK Mahkota. Beliau sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa kerajaan pimpinan PH terganggu dengan pengaruh dan sokongan Orimai daripada masyarakat India. Katanya dalam satu kenyataan, mesej perlu dihantar kepada kerajaan Madani bahawa orang India tidak berpuas hati dan kecewa dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang membidas wakil India dalam PKR dan DAP mendakwa kesan Orimai memberikan impak yang besar terhadap masyarakat India. Dalam pada itu, beliau mendedahkan bahawa masyarakat India di Keluang tidak dilayan oleh wakil tempatan, negeri atau persekutuan. Gelaran Tan Sri yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin patut ditarik balik. Menurut Timbalan Speaker Pahang Lee Chin Chen, kenyataan pengerusi Perikatan Nasional yang didakwa memperlekehkan peranan Sultan Pahang sebagai Yang di-Pertuan Agong sebelum ini dalam pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 telah mengelirukan rakyat. Beliau berkata kenyataan Muhyiddin bukan sahaja mencabar keputusan agung tetapi juga cuba menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat dan membuktikan bahawa beliau tidak layak memegang gelaran tertinggi negara. Ulas lanjut, Lee berkata sebagai pemimpin yang pernah memegang jawatan kanan kerajaan, Muhyiddin harus menunjukkan contoh dan menghormati prinsip perlembagaan. Terdahulu semasa berucap dalam ceramah PRK Nenggiri, Muhyiddin mempertikaikan alasan beliau tidak dijemput oleh Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri meski menurutnya beliau mempunyai sokongan yang cukup. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menggesa polis untuk bertindak tegas terhadap Presiden Bersatu itu. Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan berkata perbincangan draft Memorandum Persefahaman MOU peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang akan diadakan pada minggu ini. Memetik laporan daripada utusan Malaysia, sebelum ini Taqiyuddin dilaporkan berkata pihaknya perlu mengemukakan draft itu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin serta beberapa pimpinan lain untuk membuat keputusan. Pada 3 Ogos lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof dilaporkan berkata draft MOU peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang sudah siap dan sedia diserahkan kepada Taqiyuddin. Katanya sebuah jawatan kuasa bersama antara kerajaan dan pembangkang akan ditubuhkan jika PN bersetuju dengan perjanjian dalam draft itu. Draft itu menyusul kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Julai lalu bahawa isu agihan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang tidak patut menjadi isu rumit untuk diselesaikan. Menurutnya, syarat ditetapkan kepada mana-mana ahli Parlimen Pembangkang yang mahu mendapat peruntukan adalah syarat asas dan proses biasa dalam mana-mana rundingan serta amalan demokrasi. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.